الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala malam yang penuh keberkatan ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu dan juga dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mendapat keberkatan, dapat rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sihat ke? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Lama tak jumpa tuan-tuan. Alhamdulillah malam ini dapat sama-sama kita jumpa di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, alhamdulillah. Baik, pada perjumpaan yang lalu kita bincang berkenaan dengan Mu'tazilah. Seperti yang kita tahu ataupun Mu'tazilah ini adalah satu fahaman yang sesat yang dibawa oleh Wasil bin Atha, anak murid yang terpesong daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Bila anak murid yang sesat daripada tok guru ni, pendapat dia pun samalah sesatlah juga. Apa pendapat yang sesat ini? Baik, pendapat Wasil bin Atha yang mengatakan bahawasanya orang yang mengerjakan dosa-dosa besar ni tidak lagi dikira sebagai seorang yang mukmin ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita dah bincang lagi. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah ini tak kiralah dia dibuat dosa apa pun, kalaulah selagi dia belum murtad keluar daripada Islam, dia tetap beri Islam. Kita tak boleh nak mengkafir-kafirkan seseorang walaupun dia buat dosa-dosa yang besar, melainkan memang torang-torang dia sembah berhala ataupun dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkembangnya mazhab Mu'tazilah ini, dia pandai Mu'tazilah ini, pengikut-pengikut dia ni ramai orang-orang yang handal, orang yang hebat. Terdiri daripada yang kita bincang mainlah, terdiri daripada siapa? Barisan-barisan kabinet, exco, orang kaki tangan yang hebat ni. Dan orang-orang yang handal, yang hebat-hebat inilah dia pergunakan untuk menyebarkan dakwah yang sesat dia tadi ni, sehinggalah merata tompek tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mazhab yang dipelopori oleh Wasil bin Atha tadi ataupun pengikut-pengikut Mu'tazilah tadi semakin menyesal ataupun pegangan mereka semakin terhakis. Baik, yang ni yang kita dah bincang malam ni. InsyaAllah malam ni kita masuk tentang Jabariyah. Baik, Jabariyah ni apa benda lah ni? Muka surat 53 insyaAllah. Baik, Jabariyah ini adalah kumpulan daripada golongan pelampau yang berlawanan pendapatnya dengan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah tadi ni dah selesai dah benda. Yang kita bincang hari ni, dia ni dah selesai dah. Satu, lepas dia ni dah selesai, pengikut-pengikut dia ni pun ada yang lagi menyesatkan. Macam mana nak sebut kan? Mu'tazilah mari ni, dia dah selesai lah. Lepas tu, Jabariyah ni pecahan daripada yang selesai. Maksudnya apa? Lagi selesai lah. Yang mula tu dah selesai lah. Kemudian
Dia pun buat satu grup yang baru, yang jauh lagi terpesong daripada Mu'tazilah yang memang dah pun terpesong. Okey, jelas tuan-tuan ya? Memang selesai lah. Yang tadi sekali selesai ya. Yang ni 3-4 kali selesai lagi teruk lagi. Baik, Mu'tazilah ini, dia ni golongan yang pelampau, yang berlawanan pendapat dengan mazhab Mu'tazilah. Golongan Jabariyah ini telah menafikan langsung usaha-usaha dan juga ikhtiar seseorang manusia ataupun seorang hamba tadi ni. Dia ni menafikan tauhid. Kan? Kalaulah yang kita bincang hari ni, yang Mu'tazilah ini, dia tak menafikan tauhid. Tapi yang ni dia terus menafikan. Menafikan apa? Usaha hamba tadi. Dia terus menafikan. Baik, pengikut-pengikut mazhab Jabariyah ini berpendapat bahawa hamba tadi ini, seseorang hamba manusia tadi ini tak perlu melakukan kebajikan dengan mengharapkan pahala. Tak payah dah nak solat, nak sedekah, nak buat baik ni tak payah dah. Kan? Ni yang sosek tu ini tu kan. Yang Mu'tazilah tadi pun sosek kan. Kan ni 3-4 kali sosek kan. Sebab apa? Ni dia sebut ni. Kita yang hamba ni tak payahlah nak buat yang baik ni, tak payah. Sebab apa? Tak payah nak buat kebajikan, nak mengharap pahala ni, tak payah nak mengharap pahala ni, dan meninggalkan kejahatan sebab dia kerana dosa tadi, tak payah. Buat baik pun tak payah sebab nak dapat pahala pun tak payah. Nak tinggalkan kejahatan sebab takut dosa tadi, tak payah. Senang hidup dia kalau macam tu kan. Tapi ni bodoh-bodoh yang sosial ni lah, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang yang ikut ni. Ramai orang yang ikut ni. Macam hari ni lah kan, semayang pakai niat ni. Ramai orang ikut ni. Kadang-kadang dia fikir dalil tadi ni, dia fikir dari sudut logik yang dia fikir tu, nampak macam betul lah. Okey, baik. Bila ditangkap, ditanya kan, kenapa ni? Dia kata apa tuan-tuan? Okey, sekarang ni semayang niat kau tak niat? Niat kan? Niat ke mana? Dalam hati. Baik, dia pun semayang juga, niat juga ke dalam hati. Tapi anggota sambil buat kerja, sambil makan, sambil apa tu lah. Dia tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang macam ni dia guna main logik di akal dia. Sedangkan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kat kita ni, cetek tu sikit je. Tak payahlah kita nak lawan dengan hukum Allah, kita nak lawan dengan benda-benda yang baik, yang kebenaran ni. Siapa mula-mula yang guna logik di akal ni? Yang guna logik akal mula-mula sekali ni setan, Iblis laknatullahi alaih. Sebab apa Iblis tadi ni dia guna logik akal? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, qala ma mana'aka minas sajidin, dan Allah Subhanahu Wa Taala tanya ke Iblis, sebab apa kamu tak nak sujud ke Adam, sebab apa? Kan? Kemudian apa jawab setan? Apa jawab Iblis tadi? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dijadikan daripada api. Adam tadi ni dia dicipta daripada tanah. Kalau ikut api dengan tanah, api lah mulia lagi daripada tanah. Tu kata setan kan? Tapi kalau ikut kita lah tuan-tuan dan puan-puan, mana lagi mulia? Lighter kek kodai berapa ringgit? Kan, RM1 dia. Tapi kalau tanah satu kaki kat Tel Aviv ada dapat RM1. Tanah sekampit pun tak ada RM1 lah. Kan? Mana mahal ni? Tanah sebelah ni menara berkembar Petronas, ada orang nak jual satu kaki RM1. Ada pun gila pun tak ada. Kan? Tanah kat sini kat Senawang berapa satu kaki?
Berapa lagi satu kaki? Sekaki katalah RM30 kan? Ha? Kau murah pun lah RM30 ha? Kau tak sampai katalah RM25 kan? Oh lebih pula baik kata RM30 RM30 tanah satu kaki ataupun RM50 tanah satu kaki. RM50 tanah satu kaki dah berapa boleh dapat dah gurih mancis tadi ni, gurih tadi lata tadi dah berapa banyak dah kita boleh dapat. Tapi ni lah yang kita sebut mazhab pendapat yang salah, yang sesat tadi ni. Dia suka guna apa? Logik dan akal yang cetek yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kat dia tadi ni. Baik. Jadi pengikut-pengikut mazhab Mu'tazilah, pengikut-pengikut mazhab Jabariyah ini tak mau langsung menggunakan akal fikiran yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala kat dia. Tak mau langsung tu. Nak guna akal ni tak mau tu. Kan? Kita ni akal kita tadi ni walaupun tak ada lah sehebat mana tuan-tuan. Sedikit akal yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kat kita tadi ni. Tapi sebelum kita buat satu-satu benda tadi, akal kita tadi ni menjadi pertimbangan. Sama ada benda tadi tu baik ataupun buruk. Kita nak buat ataupun kita tak buat. Kalaulah kita tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, akal kita yang waras tadi, dah tentulah kita dapat berfikir dan kita tinggalkan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang tadi. Ni walaupun ada akal tapi tak nak guna langsung. Sebab apa? Sebab dia tak mengharapkan apa-apa walaupun pertimbangan akal yang ada kat dia tadi. Baik, kerana mereka menganggap bahawa semua usaha-usaha ataupun ikhtiar hamba itu akan tersia-sia berlaku. Nak boleh pun kan? Tak payah nak fikir-fikir tu, sia-sia tu kan? Tuan-tuan, pernah tak dengar cakap macam ni kan? Kadang-kadang ada orang yang cakap macam ni, tak payah tu nak buat pun sia-sia tu. Bukan. Tapi akal kita tadi ni penting. Di samping kita menggunakan akal, kayu ukur adalah iman dalam hati kita, dalam dada kita. Walaupun akal kita kata boleh, tapi kono tanya iman kat dalam dada kita, boleh ke tak boleh? Ni bukan hak kita ni, nak ambil hak orang, boleh tak boleh tu. Kalau ikut dia logik akal, balutlah ambil lah kan, rugi tak ambil tu. Rasuah RM30,000 tak ambil, rugi. Tapi kalau kita tanya iman, takkan tu nak ambil RM30,000 kan? Allah SWT. Sajalah tuan-tuan. Setelah itu sembang dengan ni apa, Dr. Rafi'i kan? Dan kebetulan nama sama macam nama dia kan? Banyak kali dah jumpa sembang-sembang. Dia tahu Ustaz, bukan sondang jadi sekolah Ustaz ya. Orang masuk dalam bilik, kunci pintu, letak duit ke depan ni, 2 beg. Bukan beg kecil ni bukan beg kecil ni, beg besar tu letak kan, beri, tanya nak oh bukan sondang. Kalaulah kita fikir dengan pertimbangan akal, ui gila tak ambil kan, sondang tak dapat duit kan, ramai lah yang ambil. Tapi kalau kita berfikir menggunakan iman kita yang ada ke dalam diri dia, tak ada nak ambil tu ya. Sebab tu dia macam tu ya tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah jam dia jam biasa, kereta dia kereta tu ya. Okay. Saya bukan nak campaign apa tuan-tuan, tak, kebetulan kita cerita bab ni. Saya pun bukan mengundi kat Soman, bukan mengundi kat Negeri Sembilan tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan ingat apa-apa lah, saya mengundi kat Kodam. Baik, ini kebetulan cerita bab ni. Jadi akal kita tadi ni penting dalam kita nak membuat satu-satu pertimbangan. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, Jabariyah ini kalaulah kita teliti betul-betul ni, memang dah orang-orang jauh lagi terpesong. Mu'tazilah tadi dah terpesong dah. Jabariyah tadi ni
Teruk ombek kali ganda lagi. Kan 10 kali ganda lagi teruk. Baik. Kemudian dengan sebab itulah pengikut Jabariyah ini kata dia lebih suka duduk berdiam saja. Dia ni tak tahu apa, duduk diam dia. Makan tidur dia. Kan ke rumah. Tak tidur dia. Duduk diam dia. Sebab apa? Mereka tidak mahu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berusaha dan juga tanpa ikhtiar. Dalam masa yang sama, dia serah ke Tuhan seletih-letih. Apa dah jadi, jadilah. Dan dalam masa yang sama, dia tak berusaha. Kita yang ahli sunnah wal jamaah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita dah berusaha ni tuan-tuan, bila kita dah buat dah, barulah kita berazam. Dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang ni, dia tinggal kenderaan dia. Kenderaan masa tu untung lah tuan-tuan. Dia tinggal kenderaan dia. Lepas dia tinggal, puai-puai, kenderaan dia tak ada lah, hilang. Sebab apa? Dia tak ikat, dia tak tamat untuk tadi. Kemudian dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Ceritalah ke Umar. Bila dia cerita ke Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar marah balik ke dia. Sebab apa? Sebab dia bukan tawakal, tapi tatawakul. Tawakal, kita dah usaha, kita dah buat bersungguh-sungguh, barulah kita serah diri ke Tuhan. Tapi tatawakul maksud apa? Dia mengharap semata-mata ke Tuhan dia. Kan? Motor minyak dah rapat dah, tak apa, jalan je lah. Tawakal. Itu bukan tawakal. Kan? Yang tu tatawakul. Baik. Balik kan pernah terjadi. Kita lah topik itu di 9 ni. Kenderaan-kenderaan ni selalu hilang di masjid. Sebab tu tuan-tuan, kalau datang masjid, motor tu kunci lock dia lock. Kereta pun kunci dia lock. Ada seorang tu dah meninggal lah, arwah dah dia. Dan haji tu, kebetulan malam tu saya mengajar ke masjid Bandar Baru Senawang. Lepas-lepas dia keluar masjid tu, cari kereta ni tak jumpa. Kita jadi semua salah. Ada sebab apa? Malam tu kita yang ceramah bab sabar lah. Kan? Kalau ceramah bab lain tak apa kan? Cerita bab sabar. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, ialah orang salah dompet kot, salah letak kot, tak ada salah tu, ada kunci dia dalam masjid. Dia pun marah dia orang tu. Kan? Memang betul lah. Dia pun datang naik kereta apa semua. Lepas tu takdir Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan perempuan. Orang yang curi kereta tu, dia parking rumah yang dia curi tu, rumah dia lah, tak jauh daripada rumah tuan kereta tu. Rupa dia tinggal satu taman. Allahu Akbar. Rupa haji tu pun duduk kat Senawang. Orang yang curi tu pun duduk satu taman dengan tuan punya kereta tadi. Jadi senang lah, dapat balik lah. Syukurlah, Alhamdulillah. Baik, jadi kita ni, di samping kita bertawakal kepada Allah, apa usaha kita tadi? Kalau cerita bab kenderaan lah, kita parking, kunci, lock, tangkap. Lepas tu, letak manggo ni, kan? Lepas letak manggo, solek depan belakang. Lepas solek depan belakang tu, ambil solek tu pula, letak kayak apa tu kan? Rantai tu, kan? Kayak spoket rantai tu, kan? Tu baru cerita kita dah tawakal semua-semua, serah diri ke Tuhan. Kan? Sebab apa? Bawa motor RX-I. Kan? RX-I ni motor panas sikit hari ni. Tapi kalau dah hilang, apa macam mana? Bukan joki je. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, apabila mereka melakukan dosa terhadap Allah dengan kata mereka,
Kita adalah sebagai bulu dan ranting kayu saja. Kita ni tak ada apa dah. Kita ni macam bulu, macam ranting kayu, macam tunggul lah. Bulu ni, mana dia tahu bang, pui-pui lah. Ranting kayu ni kalau orang tersepak, sepak lah. Orang ambil buat kayu api, ambil buat lah kayu api. Tak ada apa kita tu. Kemana ditiup angin, kesanalah kita pergi. Dengan arti kata yang lain, mereka menyerahkan segala untung nasib tadi ini kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menjalankan usaha dan juga ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dan menolak daripada kecelakaan. Yang ni amat-amat malang orang yang berfikiran sebegini. Sebab apa? Akal dan iman tadilah menjadi penanda aras ataupun menjadi kayu pengukur sebelum kita buat satu-satu benda. Jadi kalau sampai tahap yang macam ni betul lah Jabariyah ni kan. Tapi walaupun tokok ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita rasa tak ada orang nak ikut kan. Ada orang ikut tu. Ya. Bodoh yang polik-polik ni lah tuan-tuan dan puan-puan, orang yang suka ikut. Sajalah saya teringat kemarin kan, masa zaman kita ni tengah remaja ni, masa tu apa dia, hip hop mula masuk kan. Dia ni berpusing kepala ke bawah, kaki ke atas, berpusing je bang. Kepala ke bawah, kaki ke atas, berpusing. Kita masuk betul lah kan. Tapi ada tak orang yang ikut? Oh, ramai orang ikut tuan-tuan. Ramai ikut. Zaman tuan-tuan lah, pop biaya kan tu. Ramai tak orang ikut? Ramai orang ikut. Dan dengan cara pakaian dia, dengan cara rambut dia, dengan seluar dia, dengan bertocang, dengan tak bertocang tu, ramai ikut tu. Benda yang polik ni memang orang suka ikut. Baik, pendapat yang polik ni pun mungkin kita rasa takkan ustaz orang ikut. Iyo, ada orang yang ikut ni. Baik, pegangan Jabariyah ini adalah suatu pegangan yang sangat sosial dan bertentangan dengan nas Al-Quran. Bukan takat sosial, tapi bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran telah menegaskan bahawa satu-satu kaum ataupun bangsa itu tidak akan berubah nasib dia selagi mereka sendiri tidak mengubahnya. Ayat ini famous lah, memang selalu kita dengar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini memang famous, memang selalu kita dengar. Dan baik, apa maksudnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Baik, walaupun ayat ini pelbagai tafsir dan disebut oleh ulama, disebut Ibnu Katsir dan sebagainya, tapi maksud mafhum ayat ini ataupun mafhum nas ini, soalnya kita nak faham, kita bila kita dah berusaha ni, lebih tu kita serah ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau orang yang bisnes, orang yang berniaga lah, contoh ya, mula mari bisnes kedai makan kan. Kedai makan dia ni pemurah kan. Manja orang datang makan bagi free yo kan. Ada lah untung sikit yo, tak banyak. Lepas tu bini yang fikir, kalau bagi free macam ni tak ada untung tau kan. Tukar bisnes lain pula. Bisnes apa orang kan? Jual keto contoh lah kan. Orang datang takkan nak bagi free lah keto kan. Makanan boleh lah bagi free kan. Jadi joki dia apa? Dia usaha dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada usaha dia tadi ni Allah Subhanahu wa taala kurniakan kejayaan ke dia. Ada seorang sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama belajar mari ke Sanaa, ke Yaman. Dia balik-balik belajar dulu dah.
Dia ada kereta sebiji je, kereta bimbang. Masuk tu dia pun belajar lagi. Semua belajar lagi. Ekor dah ke insania. Lepas tu kereta sebiji tu dia boleh sewa. Siapa nak suruh sewa? Sekarang ni tuan-tuan, jadi token bosah kereta sewa. Semua kereta ada, semua kereta ada. Tolak Lamborghini yang lah tak ada tuan-tuan. Kereta-kereta lain yang bosah ke dapat, ni semua ada tuan-tuan. Alphard, Level Fire. Sampaikan kaki tangan kerajaan yang hebat pun sewa kereta kat dia. Jadi semua apa? Rezeki dia, hasil daripada usaha dia. Jadi inilah, kalaulah kita sendiri yang tak ubah nasib kita tadi, macam tu lah. Katalah yang tadi ni, kau jangan makan tidur je, macam tu lah. Mana boleh nak pun. Jadi sebab tu lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita tadi ni berusaha. Kalaulah kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sejarah salafus salih, para ulama yang hebat ini, mereka ni kebanyakannya mereka suka kerja dengan hasil tangan mereka sendiri. Hasil tangan ni maksudnya apa? Maksudnya dia nampak duit masuk tadi tu, hasil daripada jual beli ataupun duit yang masuk tadi tu, dia pegang tu duit tu halal masuk ke dia. Contohlah kan, ramai yang tahu yang kerja apa tuan-tuan? Khayyat, tukang baju, tukang jahit baju. Di samping dia jahit baju, orang boleh buat amal ibadah, boleh solat, boleh mengaji pakai baju tadi, dia dapat pahala. Dan orang bayar duit tadi, dia pun nampak halal duit yang dia dapat tadi. Ataupun apa? Kebun, jual minyak wangi, jual kitab dan sebagainya. Jadi duit tadi tu dia nampak. Dan inilah yang kita sebut apa? Penting kita kena usaha tadi. Apa benda yang halal, yang kita rasa kita boleh buat, kita buatlah jadi halal. Kalau hari ni tuan-tuan perempuan, budak-budak hari ni banyak kerja buat apa? Hantar makanan dan Grab, Foodpanda. Ada seorang ni tuan-tuan perempuan, saya tengok gambar kaki dua-dua tadi dah patah, dah guna potong, pakai kaki palsu yang bosi tu, bukan kaki palsu lah, yang bosi tu, kiri kanan ni bawa motor tu pun masih lagi berusaha. Jadi amat-amat salah dan silap lah yang kita sebut pegangan mazhab Jabariyah ini pun begitu. Ada juga orang yang ikutnya. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini memberi erti seseorang hamba yang mengharapkan nasib yang baik, perlulah mereka menjalankan usaha dan juga ikhtiar dia. Kalaulah tidak berbuat demikian, sudah pasti mereka tidak akan mencapai segala apa yang dicita-citakan. Kalaulah cita-cita dia tadi ni tinggi, tak cukup dekat angan-angan dia, tapi dia kena usaha, dia kena cuba, kena buat, betul tak? Macam saya cerita kawan saya tadi lah, token bosan kita sewa tadi kan? Itu cita-cita dia. Dia kena usaha, kena cuba, kena buat. Mula sebiji, lepas tu 2 biji kan? Ada orang nak jual kita, boleh lagi Viva ya, 2 biji cuba lagi, buat lagi. Oh, Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri rezeki tadi ke dia. Janji kita usaha je tuan-tuan, jangan kita malah, jangan kita rasa malih lah, tak boleh lah kerja ni. Tuan-tuan ni semua dah okey lah bukan zaman tuan-tuan lah. Tapi ini memberi satu motivasi yang penting untuk siapa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita ni. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini juga memberi erti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh dan menggalakkan hamba bekerja dan juga berusaha tanpa berpeluk tubuh dan berpangku diri sahaja.
Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan bahawa nasib seseorang hamba itu adalah mengikut usaha dan juga ikhtiar mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut banyak dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Kalaulah kita usaha tadi ini, di samping kita usaha, dalam masa yang sama kita bertawakal kepada Allah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita rasa sebab kita usaha ni lah kita dapat. Bukan. Tapi sebab Allah Subhanahu wa taala beri kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala beri kita. Jangan kita kata, tengok saya ni kan, apa semua benda saya buat jadi yo. Kadang-kadang itu juga ujian. Yalah, bisnes tak jadi pun ujian juga. Tapi bila bisnes jadi pun ujian juga. Nak syukur ataupun nak kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Maksudnya, mereka adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya ataupun dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan usaha akhirat dan juga usaha ke arah keduniaan. Dalam bab kita usaha untuk akhirat ni, kita usaha tadi untuk kita. Dan orang yang telah berlalu wafat dia tadi ni, katalah umat di kalangan Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala tak tanya kita tu sebab apa umat ni macam ni, sebab apa macam ni. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala tanya kat kita ni tentang kita, tentang tanggungjawab kita, anak kita, isteri kita yang kita dipertanggungjawabkan. Ataupun Allah Subhanahu wa taala tak tanya kita tentang siapa, abah kita mari, kenapa ni abah kau mari macam ni, kita tak tahu tau. Kan? Tapi yang kita dipertanggungjawabkan berkenaan dengan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Siapa? Isteri kita. Allah tanya soal ni. Kan? Togo dah isteri tak pakai tudung. Togo dah isteri pakai tudung tu singkat kan? Nampak tu apa tu? Kat dadu tu. Siapa boleh sangkut kopiah hari ni? Togo tak togo. Kalau kita jawab dah togo dah, selamat. Takkan togo saja. Apa tindakan? Dan Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita berkenaan dengan apa yang kita usahakan. Baik, mereka adalah satu iman. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabu. Surah An-Nisa ayat yang ke-32. Baik, orang-orang lelaki ini ada baginya dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada baginya daripada apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan usaha ni. Allah Subhanahu wa taala suruh kita usaha, suruh kita buat kerja. Di samping dalam masa yang sama, yang nak beri, yang tak beri tadi bukan hak kita. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tanya kita usaha ataupun tidak, ataupun sebaliknya. Baik, kemudian yang terakhirnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima." Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan satu-satu dosa tadi, maka sesungguhnya ia hanya mengerjakan untuk menjadi bala bencana yang menimpa diri dia sendiri. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi." Siapa yang buat dosa tadi ini,
kejahatan, keburukan daripada dosa tadi akan timpa balik ke dia. Timpa tadi maksudnya macam mana? Kalaulah ke dunia mungkin dia rasa selamat lah, akhirat takkan terlepas. Tapi kebiasaannya orang yang buat zalim ke orang ni, ke dunia lagi ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk dah ke dia. Sebab apa? Orang yang dizalimi tadi, dia minta doa ke Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tak tolak doa orang yang pernah zalim. Dan kebanyakan ni yang kita nampak lah, yang ada hari ni ke dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala balas. Tapi kalaulah dia terlepas, ya, dia terselamat, tak kena penjara, tak kena hukum ni, hidup dia pun cantik dia. Apa ni ustaz? Tak ada apa pun. Dah baca Yasin mari, tak ada kumbung perut pun. Contoh lah. Ingat masa sekolah mari kan? Sekolah mari, masa kecil-kecil mari tu, kalau ada kawan-kawan yang pun hilang barang, hilang duit, ramai-ramai letak air ke tongan tu, baca Yasin. Lepas tu semua minum. Tak sampai habis lagi, Ustaz, saya mengaku Ustaz, saya curi. Dah jumpa dah. Dia cerita lama orang lain kan. Saya pun kecil dia betul. Baik, jadi kalaulah dia rasa dia terlepas ke dunia, akhirat akan terlepas. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah memungkiri janji-janji dia. Baik, jadi untuk malam ini tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, untuk malam ini saya rasa cukuplah setakat dulu. Dan banyak yang kita dapat tuan-tuan dan puan. Antara yang pertama apa juga, mazhab Jabariyah ini. Yang pertama dia pecahan daripada mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah tadi dah selesai, dia lagi lah selesai. Double, triple selesai. Okey, baik. Selesai tadi itu sebab apa? Sebab dia langsung tak guna fikiran ataupun akal yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ke dia. Dia hanya sorang bulat-bulat ke Tuhan, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak jadi? Ada lah, tak ada lah, nak buat macam mana, tak ada joki. Baik, dan kita dalam hidup kita tadi ini, yang penting di samping kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting kita kena berusaha dan kita berazam dan kita berserah diri ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, kalaulah kita berusaha tadi, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita, ingat itu juga ujian. Kesenangan itu juga ujian berbanding kesusahan. Kadang-kadang ramai orang yang susah dia dapat bertahan dengan ujian. Tak ramai orang yang senang dia dapat bertahan dengan ujian kesenangan. Jadi mudah-mudahan kita yang dah senang, kita dapat bertahan dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan senang. Wallahu a'lam. Soalan juga. Saya tak pernah tanya kan, mana tahu betul-betul ada soalan pun. Ada satu topik dulu marah, Ustaz, kenapa tak buka soalan? Saya nak tanya. Sajalah. Ada satu topik pula, saya tanya, ada soalan tak? Semua tunduk je. Kalau tunduk tu tak ada soalan lah. Jadi tuan-tuan angkat kepala ni, mana tahu kalau ada soalan. Kalau tak tahu tak apa lah. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.